السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana kitab Bulughul Maram adalah kitab hadis ataupun kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkait dengan hukum hakam. Jadi kita masih lagi dalam permulaan berkenaan dengan bab zakat. Dan sebelum daripada ni pernah kita cerita panjang lebar bahawasanya zakat ia termasuk di dalam rukun Islam. Antara perkara yang diwajibkan kepada kita adalah mengeluarkan zakat. Yang mana dalam perbincangan berkenaan dengan zakat ni, ada sebahagian daripada kita kenalah atas dia zakat bertepatan dengan apa yang kita bincang. Dan ada hak yang memang hamba dok kena ni sebab hamba dok bega sebagai contoh, hamba dok bega binatang sebagai contoh kan. Tapi walaupun benda ni kita tidak buat sekali pun, tidak wajib atas kita sekali pun dalam hal-hal yang tertentu, tetapi tetap apa yang kita bincang pada malam ni adalah berkait dengan agama kita. Pastinya ada manfaatnya dan ada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis yang kedua daripada bab zakat diriwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Hadis ni kita baca dah pada minggu lepas panjang. Cuma pada malam ni kita nak baca terjemahan hadis ni dan kita huraikan apa hak sekadar yang patut daripada hadis ni. Hadis ni panjang. Katanya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengirim surat kepadanya. Sayyidina Anas menceritakan bahawasanya Abu Bakar hantar surat kepada Sayyidina Anas. Abu Bakar atau surat. Sebab zaman ni adalah zaman Abu Bakar yang menjadi pemimpin. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia hantar surat yang mana dalam surat tersebut ada tulis lagu mana? Berikut ini adalah kewajipan zakat yang difardukan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, iaitu untuk setiap 24 ekor unta dan yang kurang jumlahnya dari itu zakatnya adalah seekor kambing untuk setiap 5 ekornya. Ni kita masuk dalam perbincangan berkenaan dengan zakat binatang ternakan. Okey, hamba kena cerita asas dulu. Kita ada binatang ternakan lah. Dalam bahasa Arab dipanggil Al-An'am. Yang mana yang dimaksud dengan binatang ternakan ni sebenarnya hanya 3 sahaja. Yang pertamanya unta, yang keduanya lembu, yang ketiganya kambing. Hak ni je. Dimasuk dalam perkataan unta ni semua jenis unta. Tak kira lah unta hak yang bonggok, ada bonggol 1 ke bonggol 2 ke. Dia macam peseng lah unta ni. Begitu juga kalau sebut kata lembu ni dimasuk semua jenis lembu lah. Tak kira lah nama dia pun lembu kapung ke, Carolih ke, Limousin ke, hamba pun tak reti juga buat lembu, hamba tak mega lembu.
Kalau kambing kita tahulah. Jadi dan kuba dimasuk dalam kategori lembu. Kuba dimasuk dalam kategori lembu. Yang ketiganya kambing, masuklah biri dak apa jua jenis kambing, dak kira lah kambing benda kambing susu ke, kambing dak susu ke, biri jenis benda pun masuk belakalah. Okey, 3 jenisnya je hak yang wajib keluar zakat. Manakala binatang-binatang hak yang lain daripada 3 ni tidak wajib keluar zakat. Tidak wajib keluar zakat binatang. Melainkan kalau dia saat ni nak buat niaga, maka wajib keluar zakat perniagaan. Sebagai contoh di tempat kita orang pelihara ayam. Pelihara ayam ramai atas pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i tak wajib keluar zakat binatang tersebut. Tetapi wajib keluar zakat perniagaan. Di lain tu kan. Baik. Dan binatang ni dia tidak wajib keluar zakat melainkan apabila cukup syarat-syarat dia. Cukup syarat-syarat dia, cukup sebab-sebab dia. Antara syarat yang penting dalam masalah zakat binatang antara syarat yang penting adalah kena cukup nisab. Kalau tak cukup nisab tak wajib zakat. Kena cukup nisab. Nisab ni adalah bilangan yang tertentu, kadar yang tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak. Nisab ni syarak yang tetapkan. Syarak yang tetapkan nisab. Cuma kita ni hanya khabar benda hak yang termaktub dalam Quran, dalam hadis je. Hak gini, ulama khabar dalam kitab, ulama letak dalam kitab fiqh sebenarnya adalah apa hak yang ulama faham daripada dalil syarak. Hak Quran khabar warna, hadis khabar lagana, nak mudah okay, kita bukukan dalam kitab. Gini, kadar kalau unta kadar dia sekian, lembu kadar dia sekian, kambing kadar dia sekian. Yang mana dalam surah yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebut bahawasanya unta kalau bilangan dia kurang daripada 25, maksudnya 24 ekor ke bawah. Kurang daripada 25, 24 ekor ke bawah. Maka setiap 5 ekor kena keluar seekor kambing ataupun seekor biri-biri. Boleh belakalah, seekor kambing pun tak apa, biri-biri pun tak apa. Ya sama je tu. Maksudnya orang tu dia mega unta apabila cukup haul, maka tengok unta dia cukup nisab ke tak. Dia cukup haul, tengok cukup nisab ke tak. Maka kalau cukup nisab, dia sebenarnya nisab. Dia gini, dia sebenarnya dia nanti kita akan cerita berkenaan dengan haul. Kita cerita berkenaan dengan haul, kena cukup setahun dalam milik kita. Tapi hal ni nanti haul kita cerita ke dia. Kita nak cerita berkenaan dengan nisab dulu. Baik, jadi unta ni nisab dia 5 ekor. Nisab dia 5 ekor, hak mula-mula, maka wajib kena keluar seekor kambing. Ya bukan seekor unta. Wajib kena keluar seekor kambing. Sebab kalau keluar seekor unta nyaknya pula kepada tuan binatang. Dia unta kambing ni mahal kambing, mahal unta, mahal kambing pula. Mahal unta lah. Unta mahal daripada kambing. Jadi kalau orang tu pelihara dak sampai 5 ekor, 4 ekor, 3 ekor, 2 ekor, seekor tak wajib zakat. Hak wajib zakat apabila unta saat itu cukup nisab, iaitu 5 ekor permulaan nisab, dan yang mana nisab tersebut cukup setahun. Maksudnya mesti cukup setahun, cukup haul. Baik, okey, katakanlah ni yang buat contoh lah. Katakanlah dia mula beli unta, ni kita buat contoh, dia mula beli unta, dia beli dalam 5 ekor. Dia beli 5 ekor, beli yang unta anak muda 5 ekor, jatang seekor, tina 4 ekor. Ni contoh kat kita tak ada Ni kita buat contoh. Ni berkait dengan agama kita juga ni. Walaupun tempat kita tak ada. Dia beli 5 ekor bermula pada 1 Muharram dia beli. 1 Muharram dia beli. Okey. Jadi dia nak pelihara lah. Jadi apabila dia beli 5 ekor, jadi bermakna cukup dah nisab tu. Maka nanti cukup 1 Muharram tahun depan, dia panggil cukup haul, maka wajib dia kena keluar zakat seekor kambing. Dia cari lah kambing, kena keluar zakat. Okey, itu maksud dia. 5 ekor unta, seekor kambing. 10 ekor unta, 2 ekor kambing. Dia 5 ekor unta, seekor kambing. Jadi 5 ekor unta, seekor kambing. 10 ekor unta, 2 ekor kambing. 15 ekor unta, 3 ekor kambing. 20 ekor unta, 4 ekor kambing. Itu maksud dia. Jadi 5 ekor seekor kambing, 6 ekor seekor, 7 ekor seekor. Maksudnya 7 ekor unta seekor kambing. Itu maksud dia. 5 ekor unta seekor kambing,
6 ekor unta masih lagi seekor kambing, 7 ekor unta masih lagi seekor kambing, 8 ekor unta masih lagi seekor kambing, 9 ekor unta masih lagi seekor kambing. Dia bertukar daripada seekor kepada 2 ekor ketika cukup unta tersebut 10 ekor. Apabila cukup 10 ekor, maka ketika itu wajib kena keluar zakat sebanyak 2 ekor kambing. Baik. 15 ekor 3 ekor kambing, 20 ekor 4 ekor kambing. Jadi daripada 15, 16, 17, 18, 19 baru masih lagi 3 ekor, bertukar kepada 4 ekor perlu naik kepada 20. Tu maksud perkataan dia adalah setiap 24 ekor unta dan yang kurang jumlahnya daripada itu zakatnya adalah seekor kambing untuk setiap 5 ekornya. Untuk setiap 5 ekor seekor kambing. Apabila jumlah ternak unta itu mencapai 25 hingga 35 ekor. Jadi daripada 25 hingga 35, maka zakatnya adalah seekor unta betina yang berusia genap 1 tahun memasuki tahun keduanya. Jadi kan kita rayak daripada 5 ekor sampai ke 4 kan. Okey, 20 4 ekor kambing, 21 4 ekor, 22 4 ekor, 23 24 4 ekor kambing lagi, masuk 25 satu ekor lain dah. 25 ekor kena keluar seekor unta. Orang tu mera 25 ekor unta, wajib dia kena keluar seekor unta. Tapi unta hak warna hak yang dia kena keluar, unta betina yang umur dia setahun masuk tahun yang kedua. Itu maksud dia. Unta betina yang umur dia setahun masuk tahun yang kedua. Cukup dah setahun, masuk dah tahun yang kedua. Wajib kena keluar zakat tu lah. Kena keluar zakat. Baik. Daripada 25 sampai 35, dak tukar lagi. Seekor unta naik 36 baru tukar unta. Baru tukar zakat dia. Okey, nampak kan? Jadi 5, 10, 15, 20, hak ni seekor-seekor kambing. Naik 25 tukar kepada seekor unta hak yang umur dia setahun masuk tahun yang kedua. Baik. Katanya hak ni memang kena ingat sungguh lah. Hak ni dia tak ada kaedah, dia kena ingat. Saja kena ingat sungguh hak ni. Hak ni memang kena ingat sungguh. Okey, kata dia, jika unta itu tidak ada, maka seekor unta jantan yang berusia genap 2 tahun memasuki tahun ketiganya. Kalau tak ada unta tina hak umur setahun masuk tahun yang kedua, boleh buat keluar unta jantan. Hak asal unta tina. Sebab dia asal unta tina. Sebab kita nak beri kepada fakir miskin supaya fakir miskin itu guna unta tersebut menjadi sumber kehidupan dia. Dia kan dia pelihara beranak kan, dia jadi penternak pula kan. Kalau beri unta jantan bila nak beranaknya? Jadi beri unta tina. Cuma kalau nak beri unta jantan boleh, tapi kena beri umur lebih sikit. Itu maksud daripada hadis. Kalau unta tina setahun masuk tahun yang kedua. Kalau nak beri unta jantan kena ambil umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Sebab nilai yang unta begitu. Jadi unta jantan dengan unta tina ni mahal unta tina daripada unta jantan. Katanya, apabila jumlah ternakan unta mencapai 36 hingga 45 ekor, daripada 36 hingga 45, maka zakatnya adalah seekor unta betina yang berusia genap 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Jadi kata dia bermula 36 hingga 45. Daripada 36 ekor hingga 45 ekor, seekor unta betina yang umur dia 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Apabila jumlah ternakan unta mencapai 46 hingga 60 ekor, daripada 46 hingga 60 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta betina yang genap berusia 3 tahun memasuki tahun yang keempat. Seekor lagi, cuma umur je berbeza. Dan telah siap untuk dia tulis di terjemah ni dibuahi jantangnya. Maksudnya dibuahi ni sampai masa biang dah. Boleh jantan ukah dah. Sampai masa dah untuk wi ke bapa. Sampai masa dah dia boleh nikah. Umur dia 3 tahun masuk tahun yang keempat. Dia lambat sikit unta, tidak macam kambing, tidak macam lembu. Jadi 3 tahun masuk tahun yang keempat baru boleh wi bapa unta.
Okey, apabila jumlah ternak unta mencapai 61 hingga 75 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta betina yang berusia genap 4 tahun memasuki tahun yang kelima. Apabila jumlah ternakan unta mencapai 76 hingga 90 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor unta betina yang masing-masing berusia genap 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Jadi kalau siapa 90 ekor, kena 2 ekor unta betina yang umur dia 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Apabila jumlah ternakan unta mencapai 91 hingga 120 ekor unta, maka zakatnya adalah 2 ekor unta betina yang masing-masing genap berusia 3 tahun memasuki tahun keempatnya dan telah bersedia untuk dibuahi jantangnya. Jantang boleh dah wika bapak ni. Apabila jumlah ternakan unta itu lebih daripada 120 ekor unta, maka zakat kelebihannya ialah untuk setiap 40 ekor ialah seekor unta betina yang berusia genap 2 tahun memasuki tahun ketiga. Dengan kata lain, barang siapa yang memiliki ternakan unta lebih daripada 120 ekor, maka zakatnya ialah 3 ekor unta betina yang masing-masingnya berusia genap 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Dan apabila jumlah ternakan mencapai 150 ekor unta, maka zakatnya adalah 3 ekor unta betina yang masing-masing berusia genap 3 tahun masuki tahun yang keempat. Demikianlah seterusnya. Sekali lagi makan macam terjemah dah habis Katanya apabila jumlah ternakan unta itu lebih daripada 120 ekor unta, start daripada 121, maka zakat lebih saat itu ialah setiap 40 ekor ialah seekor unta betina yang berusia 2 tahun, dan setiap 50 ekor adalah seekor unta betina yang umur dia 3 tahun. Baik. Ni pening sikit melainkan orang yang pandai matematik mudah lah. Okey, katakanlah dia kata gini, lepas daripada 120 dia kira gini. Kira 40 ekor unta, seekor unta yang umur dia 2 tahun. 50 ekor unta, seekor unta yang umur 3 tahun. Gitu je. Okey, katakanlah orang ni ada 140 ekor unta. Okey, buat 40 140 kita kata 50 40 kan. Jadi bermakna 2 ekor unta, 50 seekor unta yang umur 3 tahun. 50 seekor lagi unta yang umur 3 tahun. Nampak kan? Lepas tu 40 seekor unta yang umur 2 tahun. 50 40. Jadi 2 ekor unta yang umur 3 tahun, seekor unta umur 2 tahun. Kalau 150 ekor, 150 ekor 3 ekor unta yang umur dia 3 tahun. Nampak kan? Okey, 160, 40, 80, 120, 160. Jadi 4 ekor unta yang umur 2 tahun. 160. 170 kira diri darat diri cuma dia bertukar daripada tambah 10-10. Dia bertukar tambah 10-10. Mudah je sebenarnya. Kalau 200 ekor, 200 ekor boleh kita buat keluar 5 ekor ataupun boleh kita buat keluar 4 ekor. Kalau kita buat keluar 5 ekor, kita buat keluar yang umur 2 tahun. Kan? 2 tahun. Jadi 40, 80, 120, 160, 200. Ataupun kita buat keluar yang umur 3 tahun 4 ekor. Maksud dia 4 ekor. Tengok. Dah 50, 100, 150, 200. Mudah je. Orang belajar matematik mudah je. Orang tua dulu nak belajar matematik pun dia pandai congok-congok gini dia belik mata sikit nampak lalu dah. Okey. Selesai dah. Katanya, dan untuk setiap 50 ekor zakatnya adalah seekor unta betina yang berusia genap 4 tahun memasuki tahun yang kelima. Dan bagi orang yang tidak dan setiap 50 ekor, mana pula ni nanti kena tengok hak Arab dulu. Hamba silap sat ni. Hamba silap. Dia kata dia terjemah jadi belik sikit. Terjemahan dia. Yang dia kata hamba baca Arab lah mudah sikit. Apabila unta tersebut lebih daripada 120, maka setiap 40 ekor dia kena keluar bintu labun. Ia dalam bahasa kita dia kata dia guna perkataan bintu labun.
unta umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga, wa fi kulli khamsina hiqah, dan pada setiap 50 dia kena keluar hiqah, umur 3 tahun masuk yang tahun keempat. Betul dah. Betul dah Hasan ni. Baik. Sebab terjemahan dia belik sikit. Katanya seterusnya, untuk zakat ternakan kambing yang dilepas di tempat penggembalaannya. Okey, saat ni habis bab unta kat kita tak ada. Okey, tapi kita fahamlah lagu mana kedudukan nisab unta. Okey, kita tengok zakat kambing pula. Ni tempat kita banyak orang mega kambing tempat kita. Untuk zakat ternakan kambing yang dilepas di tempat pengembalaannya. Dalam hadis dia tulis saimah. Maka apabila dalam hadis disebut perkataan saimah dilepaskan pada tempat penggembalaannya, maka kata ulama diwajibkan zakat kambing hanya kambing yang dilepaskan pada padang ragu. Jadi kalau kambing saat itu kita kena keluarkan duit perbelanjaan untuk makanan dia, maka tak wajib keluar zakat. Jadi leni kalau orang pelihara kambing leni memang kena pakai beli makanan lah. Lepas tu meh duk naik sokmo. Jadi kalau kira hak yang keluar dengan keuntungan tu pagak hak keluar lagi daripada keuntungan pelihara kambing leni. Dah meh naik sokmo. Tahun ni saja berapa kali naik meh. Jadi maksudnya perlu kena keluar perbelanjaan yang tinggi dalam memberi makanan kepada kambing. Maka kambing tersebut tidak dinamakan saimah. Dia binatang hak yang wajib kena keluar zakat ni adalah binatang saimah, hak yang dilepaskan pada padang ragu. Pun padang ragu dia ada syarat-syarat dia. Jadi kita pergi lepas, maksudnya kita tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk makanan dia. Baik, barulah wajib kena keluar zakat. Kalau perlu kena keluar perbelanjaan untuk makanan dia, siapa ketuang dia pun memang habis pitih ke beli meh kambing je. Contoh, makanan kambing lebih parok lagi daripada makanan tuang dia. Dah gitulah hakikat mega zaman ni kan. Meh mahal kan. Jadi maka tak wajib lah keluar zakat. Tak wajib keluar zakat. Sebab itulah sebab Rasulullah dalam hadis sebut lagu tu. Dalam hadis sebut saimah. Untuk zakat ternakan kambing yang dilepas di tempat pengembalaannya ialah apabila jumlah ternakan kambing mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya ialah seekor kambing. Jadi nisab kambing dia bermula 40. Bermula 40 hingga 120 ekor. Daripada 40 hingga 120 masih lagi nisab dia wajib zakat seekor. Jadi pada 40, 50, 60 seekor. Dia bertukar apabila daripada 121. Baru tukar. Baru tukar 2 ekor. Baik. Zakatnya ialah seekor kambing. Apabila jumlah ternakan kambing mencapai lebih daripada 120 ekor hingga 200 ekor kambing, maka zakatnya ialah 2 ekor kambing. Daripada 121 hingga 200, 2 ekor. Apabila jumlah ternakan kambing lebih daripada 200 ekor hingga 300 ekor kambing, maka zakatnya ialah 3 ekor kambing. Dan apabila jumlah ternakan kambing lebih daripada 300 ekor, maka zakatnya untuk setiap 100 ekor adalah seekor kambing. Mudah je. Zakat kambing. Dia mula nisab adalah 40 ekor. Orang pelihara dak sampai 40 ekor dak wajib zakat, 25 ekor je. Dak wajib zakat hari. 25 ekor, 26, 27, 28, 29, 30. 39. Acu nak cukup 40 dia jual. Acu nak cukup 40 dia melek. Acu nak cukup 40 mampu. Okey, tak wajib zakat. Okey, cukup 40 selama setahun, maka wajib kena keluar zakat. Banyak mana? Seekor kambing. Dia bertukar kepada 2 ekor bila? Apabila cukup 121 ekor. Baru tukar kepada 2 ekor. Baik. Siapa ke 200? Daripada 200 lebih, siapa ke 300, 3 ekor. Lepas tu kira 100 ekor, 100 ekor. Orang pelihara kambing 400 ekor, maka kena keluar zakat sebanyak 4 ekor kambing. 500 ekor, 5 ekor kambing. 600 ekor, 6 ekor kambing. 700 ekor, 7 ekor kambing. Cuma orang yang mega macam yang berkabur sini, kebanyakan orang mega di tempat kita ni perlu kena keluar perbelanjaan untuk bagi makan kepada kambing, tidak dilepaskan di padang ragu, maka tidak wajib zakat kambing, tidak wajib zakat binatang.
Tetapi kalau dia mega tujuan untuk dapatkan anak dan nak jual anak, maka wajib kena keluar zakat perniagaan. Okey, nampak kan? Dah mu pega sebab benda sebab yelah nanti banyak nak jual. Nak jual. Baik, jadi maka wajib dia kena keluar zakat. Zakat benda, zakat perniagaan. Bukan zakat ternakang. Sebab zakat ternakang tak cukup syarat. Okay, habis. Dan apabila di tempat penggembalaan ternakan kambing, seseorang mendapati ternakan kambing kurang seekor daripada 40 ekornya, maka tidak ada kewajipan membayar zakat. Kambing dia ada 39 je, wajib tak zakat? Tak wajib. Sebab sekurang-kurang nisab 40 ekor. Jadi tak cukup 40 ekor, tak wajib zakat. Tapi kalau nak wui juga, tak ada masalah. Tapi tak wajib, dapat pahala sedekah lah. Kecuali bila pemiliknya ingin bersedekah. Kalau nak wui tak ada masalah. Orang tu ada kambing 30 ekor je. Tak cukup lagi nisab, tapi biar nak wui juga seekor. Boleh ke tak boleh, tak ada masalah. Dah kira zakat, dia kira sedekah lah. Dia bukan wajib. Kira sedekah sunat. Dapat pahala sunat. Sehubungan dengan hal ini, tidak boleh disatukan di antara dua kelompok ternakan yang asal memang terpisah. Dan juga tidak boleh dipisahkan di antara dua kelompok ternakan yang asal memang menyatu untuk menghindari zakat. Jadi kalau dua kelompok dia pega kambing, hak ni pega kambing, hak ni pega kambing. Hak ni orang lain tuang dia, hak ni orang lain tapi sebelah-sebelah pagar lah. Hak ni orang lain, orang lain. Hak ni 30 ekor, hak ni 30 ekor. Masing-masing tak cukup nisab. Adakah kena capur dua orang cukup nisab? Okey, nampak kan soalan dia? Dah hak ni 30 ekor, 30 ekor, 30 ekor tak cukup nisab sebab cukup nisab 40 ekor. Hak ni tuang lain, hak ni tuang lain. Tapi bersebelahan lah. Adakah kena capur dua nak cukup nisab? Jadi kalau capur jadi 60, cukup nisab kena keluar seekor kambing. Tak, kata ulama, tak. Sebab dalam hadis gitu sebut. Benda hak yang diternak secara berpisah jangan dicapur. Benda hak yang diternak secara bercampur jangan dipisahkan. Kadang-kadang dua orang penggembala ni dia gabungkan, dia capur sekaligus. Kambing mu dengan kambing aku. Satu tempat makan, satu kandang, satu belaka. Tapi kambing aku, tahulah kambing aku, mu tahu ada tanda lah. Cuma kita ternak sekaligus, ramai-ramai. Okey, berkelompok. Katakanlah, hak ni ada 30 ekor, hak ni ada 30 ekor. Okey, capur sekaligus. Satu kandang, satu belaka. Okey, capur sekaligus. 30 ekor, 30 ekor. Maka kena keluar zakat. Kena keluar zakat. Sebab dia ternak sekaligus walaupun tuang yang berbeza. Dia capur ni, ada kala capur, dia panggil capur ni, capur berkongsi pada setiap ekor. Maksudnya kerana berkongsi pada setiap ekor, katakanlah, ada orang nak jual kambing sekandang 100 ekor. Lepas tu kita keluar piti separuh, dia keluar piti separuh. Kita beli sekandang. Jadi bermakna setiap ekor saat ni tu adalah milik kita, milik dia. Setiap ekor tu milik kita, tu panggil benda pemilikan secara berkongsi. Maka apabila cukup nisab, cukup haul, wajib kena keluar zakat. Keluar zakat satu lah. Maksudnya kalau 100 ekor, seekor. Sebab tak cukup lagi 121 ekor. Okey, boleh faham kan? Tapi kalau ambil mu 50 ekor, aku 50 ekor. Lepas tu mu pelaga tempat mu, aku pelaga tempat mu. Jadi hak tu cukup nisab, ni cukup nisab. Jadi kena keluar 2 ekor. Okey, nampak kan? Jadi kalau pelaga suku-suku, maka hak nu kira nisab dia, hak ni kira nisab dia. Kalau hak ni 50 ekor, hak ni 50 ekor, jadi bermakna mu kena keluar seekor, aku keluar seekor. Tapi kalau dia pelaga sekaligus capur, maka dia kena keluar sekali satu je lah. 100 ekor, seekor je. Jadi mu kena separuh bahagian mu, aku separuh. Itu maksudnya benda hak yang dipelihara secara berasingan jangan dicampur, dan benda hak yang dipelihara secara bercampur jangan diasingkan. Boleh faham? Dia kadang-kadang pelihara secara bercampur ni, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Untung rugi ni nisbah kepada zahir hukum dunia, tapi nisbah kepada akhirat dia tak ada rugi orang bayar zakat. Boleh faham kan? Maksud lagu mana? Kadang-kadang hak ni ada 30 ekor, hak ni ada 30 ekor. Kalau dia pelihara secara berasingan, tak wajib keluar zakat belaka. Sebab dia sebab tak cukup nisab. Tapi oleh kerana dia capur, apabila capur, cukup nisab lah. Jadi 60 ekor. Wajib kena keluar zakat lah. Maksudnya kadang-kadang capur saat ni untung, kadang-kadang capur rugi. Nampak kan? Untung ni yang berkebal saat ni nisbah kepada dia, kepada zahir lah. Rugi yang dia bayar zakat.
cakap kita. Tapi pada hakikatnya tak rugi bayar zakat tu untung. Hak bayar wi kat orang tu hak kita sebenarnya. Hak tu hak kita, hak tu dapat pahala untuk kita. Cuma amu nak wi nampak faham, nak faham buat contohnya. Kalau katakanlah 30 ekor, 30 ekor. Kita kata gini, 50 ekor, 50 ekor. Kita buat contoh 50 ekor, 50 ekor. Tak apalah kita buat contoh 50 ekor, 50 ekor dulu kan. Kalau dia pelihara suku-suku, maka kena keluar seekor seorang, jadi 2 ekor. Kalau dia pelihara sekaligus, kena keluar seekor je. Sebab 100 ekor, masih lagi seekor. Okey, nampak kan? Hak yang kedua pula, hak ni 30 ekor, 30 ekor. Kalau dia pelihara suku-suku, tak wajib keluar zakat belaka sebab dah cukup risau. Kalau dia pelihara sekaligus, maka ketika itu wajib keluar zakat sebab gabungan di antara dua kelompok tersebut cukup nisab. Okey, nampak kan? Itu maksud daripada hadis. Kata dalam hadis ni menyebut wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyatas sadaqah. Jangan dikumpulkan di antara benda hak yang berasingan dan jangan diasingkan benda hak yang berkumpul untuk mengelak daripada sedekah kerana takut zakat. Jangan buat gitu. Hak tu salah. Kadang-kadang orang kita ni dia suka mencari helah. Mencari helah untuk tidak melakukan perkara hak yang diwajibkan. Ataupun untuk tidak melakukan perkara yang diwajibkan. Hak tu salah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi dan juga tidak boleh dipisahkan di antara dua kelompok ternakan yang asal memang menyatu untuk menghindari zakat, sedangkan ternakan milik dua orang yang berkongsi, maka kedua-duanya melakukan perhitungan untuk membayar zakat miliknya masing-masing secara adil. Haiwan yang sudah terlalu tua, ni warna pula terjemahan ni rasa macam okey, wa ma kana min khalitain fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Gitu. Jadi hak yang dipelihara secara bercampur, sedangkan kambing pada asalnya milik orang lain-lain. Hak ni 30 ekor tuang dia A, hak ni 30 ekor tuang dia B, cuma kandang sekali, tempat makan sekali. Maka kena kira sekali lah. Dan apabila kena kira sekali, dah keluar zakat seekor je. Dah mana seekor, nak uyi hak siapa? Tu maksud fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Jadi kiralah mung kena buat keluar separuh, aku buat keluar separuh. Pandai-pandailah. Jadi misalnya nilai yang kambing saat ni tu hak yang kita keluar zakat harga 800, jadi 400 ya sama ada mu nak bayar PT ke ataupun mu kambing hak halus-halus kat aku pun tak apa. Jadi gini ambil kambing akulah keluar zakat. Lepas tu hak mung bahagian mung saat ni tu mu bayar tak apa 400 ya. Sebab kambing hak kita keluar zakat ni 800 ya. Tu maksud dia. 800 ya, dah mu separuh aku separuh 400 ya seorang. Dah ambil pakai kambing aku, takkan kita nak kerak kambing mu separuh kambing aku separuh. Sebab kambing kita nak wi zakat kena wi hak hidup, tak boleh wi hak mati. Kita nak buat dia, kena ambil salah seorang ambil hak dia pun tak apa, ambil hak kita pun tak apa. Sebagai contoh. Tak boleh dah kerak kamu separuh aku separuh. Kita keluar jadi kita tinggal separuh seorang kandang, mana boleh buat gitu. Dia kena wi hak hidup. Jadi dah sama ada ambil hak yang CA ataupun ambil hak CB. Kalau ambil hak CA, maka CB kena pandai-pandai bayar lah. Bayar berapa? Kalau misalnya harga 800, maka dia kena bayar 400. Kalau tak mau bayar pun, ya kambing hak yang nilai yang 400, hak yang anak-anak muda. Pandai-pandai dah. Tu maksud dia. Maksud dia adalah wa ma kana min khalitain fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Dia bisawiyah ni dengan samalah. Tengok nisbah lah. Tengok nisbah. Katakanlah sebagai contoh, aku ada 20 ekor je. Aku contoh aku ada 20 ekor. Lepas tu mung ada 40 ekor. Takkan nak sama. Jadi bermakna 20, aku 20 ekor, mu 40 ekor, jadi aku kena bayar 1/3 je lah. Hak mu 2/3. Nampak kan? Dah ni 40 ekor, hak ni 20 ekor jadi 60 ekor. Jadi kena keluar seekor zakat. Jadi 20 nisbah kepada 60 1/3. Betul tak gitu? Manakala 40 nisbah kepada 60 adalah 2/3. Jadi mu hanya kena bayar sekadar 1/3 daripada seekor kambing. Aku 2/3 daripada seekor kambing. Pandai-pandai gitulah. Kalau aku ada 25 ekor, mung ada 75 ekor, jadi aku 1/4, mung 3/4. Nampak gitu kan? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, baik dah habis dak hari ni banyak lagi
Katanya haiwan yang sudah terlalu tua, haiwan yang cacat dan juga haiwan jantan yang tidak boleh dikeluarkan haiwan yang sudah terlalu tua, haiwan yang cacat dan haiwan jantan tidak boleh dikeluarkan untuk bayar zakat. Jadi kalau ditetapkan betina mesti kena keluar betina, tak boleh keluar jantan. Baik, patuh haiwan cacat jangan. Jadi sayang hok ni sayang, ui hok yang kaki tepok. Ni hok tak boh. Tak boleh. Dia zakat jangan kita bagi benda hok yang kita tak boh. Tak boleh, kita kena bagi benda hok yang kita suka, benda hok yang molek. Nampak hok ni mandu hok ni wi hok ni kau orang. Wi hok mandu. Tak boleh gitu. Rasul dalam hadis larang. Tak boleh kita ambil benda hok yang aib. Begitu juga haiwan hok yang tua. Ni dalam 8 tahun dah gigi-gigi pun cabut dah pakai keluar zakat ni. Tak boleh. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhilihi illa an tughmidu fih. Mu jangan cari benda hak yang mu nak infak saat ni tu benda hak yang teruk. Mu jangan cari gitu. Siapa ke kalau orang wi ke mu pun mu nak terima siapa ke pejam mata. Jangan buat lagu tu. Jangan mu beri kepada orang benda hak yang dok comel. Kalau orang beri kepada mu benda tu mu nak terima siapa pejam mata. Tu tak molek. Tu bukan cara hak yang diajar oleh syarak. Baik. Macam ginilah. Macam ada setengah orang hak nega. Dia masalah orang hak yang nega, dia wajib kena keluar zakat perniagaan. Zakat perniagaan mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah kena keluar harga nilaian. Kalau orang nega baju bukan kena keluar baju, kena keluar benda, kena keluar duit. Sebab benda modal dia duit kan asal kan. Baik, tapi ada pandangan yang mengatakan boleh keluar baju. Ada. Cuma bukan nak khabar suruh ambil pandangan ni, jangan ambil pandangan ni. Ni bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Cuma ada juga orang saat ni tu oleh kerana dia belajar banyak, dia kata tak apa, ambil pandangan ni, hak kata boleh keluar barang perniagaan. Tahu tak dia keluar hak mana? Hak dak laku. Hak ni dak laku, hak ni 3 tahun dah hak dak laku Hak ni dia keluar zakat tu tak kena, hak tu cara tak kena sebenarnya. Hak tu adalah cara hak yang tidak kena. Jadi mu nak lepas daripada dirimu dengan cara mengeluarkan perkara itu. Hak tu sadah. Baik, sama juga binatang ternakan tidak boleh kita keluar hak yang telah tua, hak yang cacat dan hak yang jantan kalau sekiranya disyaratkan betina. Kalau tidak disyaratkan betina, hak tu tak ada masalah. Baik. Nanti insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi hak yang kita bincang pada malam ni banyak benda hak yang kita tak ada di tempat kita. Sebagai contoh, unta tak ada di tempat kita, begitu juga benda pelega kambing dilepaskan di padang gagu jaranglah berlaku di tempat kita. Maka benda hak yang ni memang kita tidak dapat amalkan lah. Benda hak yang ni maksudnya tidak berlaku lah. Maka walau bagaimanapun tetap ini adalah daripada agama kita. Kita belajar, kita kaji pada malam ni berkait dengan agama kita, pastinya ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.